Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua bapa ibu, tuan puan, saudara sekalian di mana berada. Pak Haji mendoakan di petang-petangan begini Allah berikan kita kesihatan sambil kita merehatkan badan sedikit untuk mendengar kuliah bersama dengan Pak Haji. Terima kasih ya. Kuliah ni nak masuk kuliah yang keberapa Ada yang ikut daripada mula atau tidak ya? Kuliah yang ke-6 ya. Ke-6 masya-Allah ya. Kalau ikut InsyaAllah boleh follow. Kalau tak ikut kita putus-putus sikit lah ya, ada dot-dot-dot sikit, tapi ikut insyaAllah boleh faham juga. InsyaAllah banyak ni yang bakal Pak Haji ceritakan pada hari ni. Buah kelapa ada, ini cuka yang Pak Haji buat sendiri daripada apa kita panggil nira nipah. Nira nipah, dia ni banyak nira nipah. Jadi sekarang ni mereka sukalah nak jual nira sebab nak keluar rumah tidak boleh. Jadi apa yang Pak Haji buat, beli nira ini tukarkan jadi cuka. InsyaAllah nanti akan kita bicarakan. Cumanya pada pagi ini seperti janji Pak Haji, iaitu untuk diagnosis, iaitu pelajaran yang pertama yang telah kita belajar ialah kalau kita lihat merah sini, merah belakang itu apa tandanya? Tandanya kolesterol tinggi. Tahap kolesterolnya tinggi apa? Iaitu low density lipoprotein, LDL, tinggi. Berarti high density lipoprotein itu rendah. Jadi oleh sebab itu maka ada lemak yang bagus, ada lemak yang tak bagus ya dalam tubuh badan. Tetapi apapun ya yang Pak Haji nak sebutkan sini bahawa kesemuanya ini adalah ada keseimbangannya. Ada keseimbangannya dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan pada hari ini ialah bagaimana kalau ada merah-merah ini untuk nak reconfirm bahawa kolesterol tinggi, emosinya terganggu, cepat marah. Cepat marah. Petunjuknya kita tanya, adakah cepat marah sekarang ni? Apabila kita melihat di ujungnya berwarna merah. Dia kata, iyalah saya cepat marah sekarang. Sebab apa ya? Sebab kolesterol tinggi, ada darah tinggi, dan kemungkinan sudah ada masalah di jantung. Di jantung ni yang paling kita takuti ialah berlakunya di mana plak yang ada di dinding arteri yang dikenali sebagai arteriosklerosis. Bila jadi arteriosklerosis ini, dia jadi pengerasan kepada dinding arteri, menyebabkan bila masa saja boleh kena tekanan, dipanggil serangan jantung, heart attack, arteriosklerosis. Jatuh tiba-tiba, silent killer, dan tiba-tiba dalam keadaan ketawa lihat sepak bola sepak, pada ketika tersebut jatuh dan mati. Ketika sedang ketawa, mati. Soalannya yang betul, kalau orang itu suka ketawa, berarti kelemahannya di jantung. Kalau suka menangis, kelemahannya di mana? Di ginjal, di buah pinggang. Itu pengecaman dia. Orang yang ada masalah kelemahan di jantung, dia suka ketawa. Sebab apa ya? Sebab itu adalah antara kelemahan di jantung. Walaupun dia pemarah tapi suka ketawa. Jadi bolehkah kita tak ketawa ni? Tak, ketawa itu dikurangkan, senyum saja. Rasulullah itu kan kurangnya ketawa tapi banyaknya senyum. Ya, senyum Rasulullah itu cantik sekali, menampakkan wajah Rasulullah itu umpama bulan purnama yang indah. Masya Allah. Dan senyum Rasulullah SAW itu, kalau terlalu Rasulullah gembira itu nampak sebaris giginya yang cantik terbaris, Masya Allah. Ya, dan Rasulullah itu seorang pemalu, lebih malu daripada seorang perawan. Itu hadis cerita tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW. Baik, apapun pada hari ini, bila sudah terjadinya arteriosklerosis, ketersembatan di jantung, bagaimana cara kita untuk menghilangkannya? Operasi, buat masukkan belon dekat situ, atau dimasukkan apa saja di situ untuk dibuat supaya bisa untuk jantung itu bernafas semula? Jawapannya dalam pengobatan herbal tidak. Ya, kita gunakan satu kaedah, iaitu cuka. Cuka itu kalau kita perhatikan betul-betul bahawa jantung kita yang tersumbat itu bukan dikarenakan kolesterol yang tinggi, tetapi kerana binding, iaitu
lem yang melekat di dinding arteri itu yang namanya kalsium. Kalsium itu yang menyebabkan terlekatnya kolesterol itu, terbindingnya kolesterol tersebut menjadikan ke arteriosklerosis. Jadi bagaimana nak keluarkan itu? Tak boleh keluar. Tak mudah untuk keluar. Jadi akhirnya operation bypass. Operation bypass ni berartinya membuat salur baru, bypass. Ambil salur darahnya daripada betis, di bahagian bawahnya diambil, dibuat bypass. Satu. Yang kedua mungkin guna kaedah-kaedah yang lain, ya. Tetapi apa yang kita sebut, kenapa tidak boleh dibersihkan saluran arteri tersebut? Kenapa? Soalannya, apakah kerana bindingnya terlalu kuat ataupun tidak ada ubat yang sebenarnya? Jawapannya salah. Jawapannya kerana kita tidak mengetahui. Mari kita buat sikit pemerhatian yang halus. Kalau mereka yang pernah tinggal di kampung-kampung, ya, macam Pak Haji ni tinggal kat kampung, di mana ketika pagi kita masak air dalam ceret. Guna dapur kayu. Mak kita lah, ya, yang masakkan itu. Lama kelamaan kita nampak di bawah ceret tersebut jadi warna putih, keras. Kita ambil sudu, kita kikis tak mau dia. Ambil pisau, kikis juga tidak mau, tak mau keluar. Nah, itulah dia yang berlaku di jantung kita. Bila kita nak keluar, dia tak mau keluar. Begitulah. Bagaimana cara untuk mengeluarkan kerak yang melekat di situ, kalsium yang melekat di dasar ceret kita itu? Caranya masukkan cuka. Masukkan cuka. Masya Allah. Biarkan semalaman. Besok apa yang akan berlaku? Semua kerak, semua pelak yang terlekat di bawah ceret tersebut larut. Ini mudah untuk kita lihat. Begitu juga dengan orang yang ada keris gigi, ada karang gigi. Bila dia selalu minum cuka, di mana karang giginya sudah tidak ada. Tak ada. Begitu juga dengan saluran di dinding arteri tersebut. Kalau kita minum cuka, lama-lama terlarut dan hancur habis semua dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu hebat cuka ini. Nabi SAW menyebut bahawa Nabi-Nabi sebelum daripada aku pun minum cuka. Cuka ni minuman sunnah Nabi SAW. Jadi obat. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji tunjuk sikit hari ini. Ini adalah contohnya, ya. Sekarang musim sekarang ini orang tak boleh jual nira di tepi-tepi jalan di tempat Pak Haji ni, namanya Yan, Kedah, tepi laut, pantai murni, cantik pantainya. Satu hari nanti kita datang sini, kita ke pulau. Nama pulau Song Song. Song Song ni artinya nyanyi. Ya, bukan. Song Song dalam bahasa Thai artinya dua-dua, berdua-duaan maksudnya. Song Song. Jadi bukanlah Pak Haji nak cerita pasal Pulau Song Song ni, bukan. Nak cerita bahawa dekat kawasan ni banyak pokok nipah. Pokok nipah. Pernah tengok nipah? Nipah yang buat atap rumah tu. Ya, kalau rumah Pak Haji dia tak buat pada nipah, dia buat pada rumbia. Yang mana satu nipah, yang mana satu rumbia. Jadi dua-duanya nipah dan rumbia ni dua-duanya bersagu batangnya. Jadi ada buahnya. Jadi daripada buah nipah yang di bawah itu diambilnya air, namanya air nira. Manis sekali, segar sekali kita minum. Ini kegemaran Pak Haji di sini. Kalau ada, setiap hari minum boleh. Manis, masuk sedikit ke dalam kulkas, ke dalam peti ais biar dia sejuk sikit. Masya Allah, seperti kita minum minuman yang sangat-sangat enak, asli, murni, keluar daripada nipah. Tapi ketika sekarang ni tak boleh keluar rumah, peniaga-peniaga nipah, bagaimana nak cari wang ni? Maka Pak Haji membeli nipah ini, nira ini untuk dijadikan cuka. Macam mana cara, ya? Caranya kita masukkan saja ini ke dalam, boleh. Kalau yang terbaiknya dalam guri. Guri itu bekas simpan air, tempat simpan air yang dibuat daripada seramik, daripada tanah liat. Biarkan selama 40 hari. Boleh kita tutup di atas itu dengan kain juga. 40 hari kemudian dia jadi beginilah keadaannya.
Yang ampas-ampas itu kita nampak naik ke atas, tinggal yang di sebelah bawah ini sudah bertukar jadi cuka. Cuka ini akan jadi keruh sikit kalau Pak Haji gunakan ini, gunakan bekas kaca ini, tempat kaca. Tapi kalau gunakan gurih daripada seramik, dia jadi jernih. Namanya cuka nipah. Boleh buat juga dengan apel, cuka apel, cuka apel. Ya, boleh buat dengan pisang, ya cuka pisang. Jadi orang dulu-dulu memang tak beli cuka. Yang beli cukanya kita, selalunya kita yang beli cuka. Cuka apa yang kita selalu beli? Cuka kat kedai untuk masak. Cuka tu jangan makan. Pertama, dia mah. Yang kedua, dia boleh menyebabkan cuka itu, cuka yang tidak sihat, itu cuka sintetik, cuka kimia. Ambil yang alamiah. Kan banyak alamiah ini, cuka apel berapa banyak dijual. Tapi kenapa kita tak suka ambil itu ya? Kenapa kita suka ambil yang kimia juga, yang merupakan obat pun tidak, tapi menjadi racun. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji cadangkan ya, Pak Haji cadangkan kita ambilkan daripada nira nipah ini dan sebagainya. Kalau tidak ada, kalau tak ada, order sajalah dengan HPA. Itu senang cerita. Oh, jadi banyak orang kata, oh Pak Haji ni kempen ya, nak jual barang. Rupanya ya, jual barang itu salah satu. Kalau tak ada, kalau ada buat sendiri. Bukan senang nak cari nira nipah. Jadi oleh sebab tu beli sajalah. Jadi cumanya kita tahu konsep dia sebagainya. Baik. Itu diagnos kita yang pertama, iaitu kita tengok merah di sini menyebabkan masalah di jantung. Bagaimana cara untuk membersihkan jantung tersebut? Gunakan cuka. Baik. Soalannya, banyak mana dos yang kita nak gunakan? 1 sudu, 2 sudu, boleh? Kita boleh ambil 1 sudu besar waktu pagi, 1 sudu besar pada waktu petang. Cuka jangan ambil waktu malam. Sekali saja cukup pada waktu pagi ataupun waktu petang pun dah cukup. Atau 1 pagi, 1 petang. Sebab apa tak boleh ambil malam? Tak boleh. Nanti rosak gigi. Nanti akan bolong semua gigi kita. Itu pula sebab cuka itu menghakiskan. Jadi oleh sebab itu maka cuka ini dicampur dengan madu. Sangat cantik. Dengan nisbah 1, nisbah 1. Berartinya 1 bahagian madu, 1 bahagian cuka. Boleh. Kalau kita masih tak tahan lagi, boleh campurkan 1 nisbah 4. Apa artinya? 4 itu ambil daripada madu, 1 daripada cuka. Boleh kita gunakan. Ini Masya Allah, dia akan bukan hanya menjadi penumpas asam urat. Penumpas asam urat. Atau dia untuk menghilangkan gout. Gout, orang yang ada gout atau asam urat ni bagaimana caranya? Cuka. Cuka kan asam. Ini kan asam urat. Tak mengapa. Ya, gula, kita gunakan kulit kurma manis tu kan manis untuk ubat penyakit kencing manis. Stevia tu kan manis untuk ubat gula. Tebu gajah kan manis untuk penyakit kencing manis. Faham? Yang pentingnya mestilah daripada cuka asli. Kalau cuka dapur yang kita masak tu tak boleh tu. Tu racun. Selama ni kita nak minum racun saja. Cuka di dalam mana? Di dalam bihun, di dalam masak-masakan itu cukuplah. Hentilah. Tukarlah, bukan mahal sangat cuka ini untuk kita berkira-kira tak mau membelinya. Baik, itu yang pertama. Baik, campurkan kedua-duanya itu. Ambil waktu pagi, ambil waktu petang. Masya Allah, penumpas asam urat untuk sakit gout. Caranya campurkan itu saja. Ya, cuka dan juga madu. Baik, yang kedua juga untuk ubat batuk. Cuka dan madu juga untuk ubat batuk. Apatah lagi kalau batuk kering. Kasus COVID-19, batuk kering. Macam mana cara kita nak pecahkan mucosa? Cuka campur dengan madu. Masya Allah. Dia menghilangkan batuk dan mengeluarkan mukus, menghilangkan dan membunuh virus. Subhanallah. Nabi SAW menyebut bahawa nabi-nabi sebelumku itu pun mereka ini minum cuka. Cuka itu pengobatan. Pengobatan sebaik-baik makanan, kata Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu maka cuka jangan tinggal untuk membina kesihatan kita. Kalau tak kuat perut kita, maka campur dengan madu. Baik.
Sekarang kita pergi kepada diagnosis yang kedua, iaitu tengok di tapak tangan juga. Kita lihat di sini. Tadi merah ya, warna merah. Sekarang kita lihat pula warna biru. Warna biru, nampaknya jalur-jalur macam biru, urat-urat biru di tapak tangan ini. Sekiannya, sebahagian besarnya nampak biru. Ini ada dua sebab. Dehydration. Yang kedua, stress, overstress. Jadi kalau begitu, orang yang dehydration ini, orang yang stres ini tak mau minum air. Tak mau dia minum air. Dia hidup segan, mati pun tak mahu. Ya, nafasnya pun pendek-pendek saja. Kecewa saja hidup, frust saja hidup. Hari ini Pak Haji menyaksikan satu video sangat tragis. Seorang yang kaya di Itali, kerana ramai saudara-saudaranya, keluarganya meninggal kerana COVID-19, maka dia terjun daripada bangunan tersebut mati. Divideokan. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang tak ada agama. Orang yang hidupnya itu tidak lihat, kerana dia lupa hakikat hidup kita itu sebenarnya adalah untuk ujian. Allah sudah buat skrip dalam hidup kita. Lalu saja seperti air yang mengalir. Lalu saja tempuhi jalan yang Allah Ta'ala buat kepada kehidupan kita ini, kerana Allah sudah sebut, Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan maut dan hidup kepada kita semua ni untuk uji. Siapakah yang lebih baik amalannya? Masya Allah, soalnya semua akan mati. Viruskah, tak viruskah, aksiden tabrakankah, semua akan mati. Cara mati itu berbeza-beza. Ada yang jatuh pohon. Ya, Pak Haji kenal ada satu orang mencari madu lebah di bukit, jatuh tempat tangga itu, jatuh mati di situ. Cara, berbagai-bagai cara. Ada yang mati di laut, ada yang mati kerana terhempas pesawat, kapal terbang. Caranya yang berbeza-beza, tetapi bagaimana cara kita menangani mati, menjemput kematian itu. Kematian yang kita jemput itu, yang kita undang itu, mestilah kematian yang penuh dengan kehormatan sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang bersiap untuk bertemu dengan yang dicintainya, yakni Allah. Jadi kalau dia membunuh diri, ini adalah suatu keluar daripada norma-norma kehidupan manusia sebagai seorang yang beriman. Dan kita sebagai orang yang beriman mesti menempuh semua ujian ini sebagai bunga kasih Allah kepada kita. Tempuhi. Ya, sakit, memang sakit. Banyak orang cerita, ya Allah Pak Haji, kami sakit. Sebab apa? Bernafas sudah tak boleh ini. Virus ini menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Iya, benar. Sakit. Tempuhilah, laluilah. Banyakkan zikir. Sebut la ilaha illallah. Jangan lupa Allah. Jadikan orang hidup kita ini, ya, mati dalam keadaan iman, hidup juga dalam keadaan iman. Jadi oleh sebab itulah, maka kita mempelajari pengobatan ini bukan hanya pengobatan untuk pengobatan. Bukan orang sakit ni makan ubat apa, orang sakit ni makan herba apa. Bukan. Pengobatan untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Pengobatan untuk siapa? Untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Kalaulah seni untuk seni, ilmu untuk ilmu, pengobatan untuk pengobatan, tidak kembali kita kepada Allah dan Rasul, maka ilmu itu sesat. Dia jadi angkuh, dia jadi sombong, dia jadi orang yang tak boleh menerima pandangan orang lain, kerana dia hanya tahu bahawa kesempurnaan ilmu itu hanya ada pada dirinya, sedangkan dia tak lihat bahawa Allah itu maha pengurnia. Allah itu boleh menjadikan apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di depan kita itu menjadi obat. Sesuatu yang kita fikir susah, yang kita fikir tidak pernah boleh menyelesaikan, tidak ada solusinya, tiba-tiba bagi Allah, di sisi Allah itu hanya dengan kun fayakun saja. Jadi oleh sebab itu maka Allah turunkan ubat-ubat ini. Jadi kalau kita lihat warnanya ini biru saja kat sini, apa artinya? Biru itu menandakan dehydration, kurang air. Kalau orang kurang air, minum herba tak berkesan.
Kadang-kadang banyak orang datang, Pak Haji, saya ni nak tukar herba lain. Kenapa? Tak berkesan. Minta tengok, tapak tangan, nampak biru saja. Ini tak suka minum air. Masalahnya tak suka minum air ni tidak ada jawapan obat dalam herba. Herba ni tak boleh kalau darah kita kental. Dia kena darah itu cukup airnya. Kalau tak cukup airnya, herba tak berkesan. Jadi syaratnya kalau orang itu nak guna herba, tanya dulu mau minum air tak? Mau. Baru boleh kita gunakan herba. Berapa banyak kita nak gunakan air sehari? Boleh sampai 2 liter. Boleh sampai 2,5 liter sehari, kerana bila kita mengambil herba ini akan terjadi diuretik, banyak kencing. Makin banyak kita kencing, makin banyak kita minum air. Tapi soalannya, banyak juga orang bertanya, saya minum banyak lah Pak Haji, kiranya malam tu minum, siangnya pun minum banyak, tapi kenapa kering juga, kenapa timbul juga biru-biru dekat tapak tangan ni? Ya, kerana banyak minum, banyak kencing, banyak minum, banyak kencing, jadi tidak ada air juga. Jadi oleh sebab itu apa yang mesti dibuat? Berikan span. Dalam tubuh badan kita kena ada span atau spon, harus memegang air tersebut. Apa dia spon? Apa dia yang untuk pegang air? Dia adalah garam. Garam. Masuk sikit garam. Jadi oleh sebab itu kalau kita buat jus, buat cordial, kita blenderkan apple hijau, misalnya, kita masuk sikit garam, supaya dia bisa untuk menyerap dan mengikat di dalam tubuh badan kita ini. Orang kalau biru bekat sini, kurang air, sama juga isunya susah tidur malam. Jadi sebab itu kalau dalam kopi ni, selalunya Pak Haji akan bagi kopi Radik Himalaya. Kenapa? Kerana dalam Radik Himalaya itu terdapat garam bukit. Garam bukit itu memegang air. Jadi kalau orang tu tak boleh tidur, dia kata, Pak Haji saya minum kopi tak boleh tidur, sedangkan Pak Haji kata minum kopi boleh tidur. Kan sudah ketebalikan. Minum kopi Radik dapat tidur, ada melatonin, ada akar mengkudu, tapi tiba-tiba tak dapat tidur. Kenapa? Bagaimana nak tidur kalau tubuh badan kita kering? Bagaimana tak kering kalau kita kencingnya itu 5 minit, 5 minit, 5 minit? Jadi bagaimana caranya? Solusinya khusus untuk kita, bukan untuk semua. Kita tambah sikit garam. Beli garam bukit, garam Himalaya. Masukkan satu ketul tu, yang kecil tu, masuk sikit. Acuh, minum. Baru dia tahan air dalam tubuh badan kita. Baru kita tak jadi dehydration. Bila kita jadi dehydration ini, dehidrasi ini, dia akan jadi stres. Orang kurang air dalam tubuh badan, stres tuan, pak, ibu, stres. Air tak cukup dalam tubuh badan ni, fikiran jadi kacau, galau, bahasa ni dia panggil. Jadi tubuh badan kita jadi tak enak sekali, fikiran kita jadi macam ada beban yang besar dalam pemikiran kita. Kerana apa? Dehydration, kurang air. Tambah sikit garam. Garam itu penting. Jadi sebab itulah maka pengobatan ini kena melihat kepentingan pada setiap individu. Namanya perawatan. Ayo, mari datang ke sini, ke tempat Pak Haji ni belajar sedikit ilmu perawatan. Bukan Pak Haji kata Pak Haji pandai. Tidak. Itu tak boleh sebut begitu. Yang pintar, yang pandai hanyalah Allah saja. Tapi kita kongsi-kongsi kehidupan. Mungkin ada ilmu yang Pak Haji tidak tahu, Pak Haji kongsi pula dengan Bapak Ibu. Misalnya cara menternak itik. Macam mana cara menternak itik? Itu awal-awal itik ni tak boleh bagi mandi. Sebelum dia tumbuh dia punya bulunya yang agak keras itu, jangan mandi lagi anak itik. Walaupun itik ni boleh berenang. Orang kata jangan ajar itik berenang. Atau seperti mengajar itik berenang. Betulnya itik ni kalau sudah jatuh ke air, dia tidak tenggelam. Tetapi kalau anak itik jatuh ke air, dia kedinginan. Kedinginan itu membuatkan dia mati. Itu ilmu lah tu. Cara dia, bagaimana cara untuk menternak itik yang baik. Itu ada antaranya. Kemudian begitu juga dalam ilmu pertanian. Pertanian ini banyak caranya. Bagaimana menanam kelapa supaya tidak tinggi. Bagaimana menanam kelapa supaya tidak tinggi. Cerita pasal kelapa pula. Ni buah kelapa. Buah kelapa ini salah satu daripada herba diuretik membuang kepanasan. Setiap herba diuretik antiparetik. Antiparetik itu buang panas. Setiap herba diuretik anti-inflamasi, untuk anti radang. Ya. Dan setiap herba diuretik adalah untuk demam.
Air kelapa boleh guna untuk demam. Tapi caranya macam mana? Tunggu sebentar lagi. Pak Haji akan cerita bagaimana dia digunakan dengan begitu efisien sekali, begitu baik sekali, insya-Allah, sebagai perawatan yang berada di keliling rumah kita, insya-Allah. Baik, sebelum itu kita tengok ya, biru. Biru ni menandakan bahawa dehydration. Bila dehydration, dia stres. Orang ni stres. Kalau dia tengok biru itu stres. Jadi cuba kita tengok diri kita sendiri, tilik-tilik diri kita sendiri sebelum tengok orang lain. Wah, ini dia. Oh, nampaknya Pak Haji ada biru-biru ni. Tak nampak jelas lah. Tak apa, asalnya tuan-tuan mendengar kuliah ni sudah hilang stres. Orang yang paling kurang stres ialah guru. Yang banyak stres orang kerja di bank. Tak tahulah kenapa. Guru ni entah kenapa dia tak stres. Mungkin kerana dia banyak cakap barangkali ikut. Jadi sebab tu dia cakap tu dia tak banyak stres. Tengok. Mana ada biru-biru? Tak ada biru. Ada merah tak? Merah pun tak ada. Kat atas tu. Itu yang merah-merah sikit-sikit. Sikit-sikit tu biasalah. Merah betul-betul Pak Haji sebut. Tak ada biru. Tak ada stres. Jadi oleh sebab itu stres tu kadang-kadangnya pertama kurang air. Minum air banyak. Yang kedua, kalau kita minum kencing banyak, masuk sikit garam. Yang ketiga, stres ini ialah bila kita tak dapat tidur pada waktu malam. Mungkin panas, mungkin banyak yang kita fikirkan, mungkin banyak yang kita tak reda dengan takdir Allah. Ini pun stres juga. Stres kerana tak reda dengan takdir Allah. Kenapa begini? Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku jadi begini? Di sini boleh Pak Haji ceritakan seorang yang pernah datang menemui dengan Buya Hamka. Dia stres sekali. Ternyata katanya kepada Buya Hamka, dia kata, saya sudah pun berqiyamul pada setiap malam, berpuasa Senin Khamis, tapi kenapa doa saya tidak dimakbulkan Allah? Saya minta tak dimakbulkan Allah. Kenapa? Dia tanya kepada Buya Hamka. Nampak pertanyaan itu stres sekali. Kalau boleh tengok tapak tangannya pasti biru tu. Pasti biru sebagainya. Apa kata Buya Hamka? Solat qiyam itu di mana? Di atas rumahmu sendiri? Ya. Rumah itu ada lampunya? Ya. Berpakaian ketika solat? Berpakaian. Kalau nikmat yang kecil itu belum lagi disyukuri, bagaimana mengharapkan nikmat Allah yang lebih besar? Kalau nikmat yang Allah berikan itu belum lagi sempurna kita syukuri, bagaimana mengharapkan nikmat Allah yang lebih besar? Kena ada rasa malu dengan Allah. Ya Allah, tak sempurna lagi aku mencintaimu, tetapi engkaulah sahaja yang bertahta di hatiku. Jadi oleh sebab itu kita sebutkan bahawa kadang-kadang kita ni hanya meminta tapi tak pernah melihat. Tak pernah melihat apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita lihat ketika kita sedang makan-makan, walaupun makanannya tak enak, tapi ada orang yang tak boleh makan. Ketika kita tidur malam, ada orang yang tersengkar-sengkar nafasnya, tak bisa tidur. Sakit menggigit seluruh tubuh badan. Di mana syukur kita? Ketika kita sedang berada bersama dengan keluarga kita di musim begini, tak bisa keluar, menatap ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kita. Pernahkah kita melihat ada orang yang sedang di karantina yang tak bisa lihat anak isterinya, doktor-doktor, para perawat yang sedang merawat yang tak bisa pulang? Bagaimana? Yang ada itu tidak disyukuri. Bagaimana mengharapkan nikmat Allah yang lebih besar daripada itu? Begitu juga alhamdulillah kita bersyukur, banyak orang bila sudah tinggal dekat rumah ni masak-masakan, ya, masak bagus alhamdulillah, masak untuk suami yang tercinta, untuk keluarga tercinta. Bagus sekali masak. Tapi yang tak bagus ni di-share pula yang dia masak tu. Diviralkan pula dia masak itu. Ingat ya, kalau kita sudah share kepada orang, harus hantar juga ke rumah orang yang kita share itu. Kita tak boleh masak masakan kita makan, kemudian jiran kita tak makan yang kita share. Jadi kalau kita sudah share bersama teman kita 50 orang, hantar kepada rumah 50 orang foto share makanan yang telah kita tunjukkan.
Itu adab namanya. Jadi sebab itu guru-guru kita mengajar, kalau memasak masakan baunya keluar daripada rumah, maka diberi sama jiran-jiran juga masakan tersebut, supaya itulah dia adab disebutkan. Bukan kita tunjuk saja gambar-gambar yang sebagainya. Jadi kita tunjukkan kerana mungkin ada di kalangan kita yang tidak ada keupayaan. Saya lihat rumahnya besar, masakan dia tidak ada wang. Belum tentu. Rumah besar dibina ketika ada wang. Ketika wangnya sudah tidak ada, rumahnya takkanlah nak dirobohkan. Tapi dalam rumahnya tak ada wang. Jadi subhanallah, bagaimana dengan orang sakit yang bekerja sekarang tak bekerja? Saya ada teman-teman daripada saudara-saudara daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia menghantar mesej kami, Pak, kerja harian. Tak bekerja ini berartinya kami tak tahu kami mau cari makan apa. Ya, begitu. Insaf, kita memikirkan ini semua saudara kita. Jangan fikirkan pada diri kita sendiri. Sebab itu kalau orang tanya kepada Pak Haji, kenapa belajar ilmu perubatan? Di sinilah menunjukkan seperti mana Pak Haji sebut, kalau siapa nak datang belajar ilmu perubatan dengan Pak Haji, datang dengan hati yang bersih, datang dengan jiwa yang bersih, datang dengan tangan yang kosong. Jangan bawa perasaan sombong, jangan bawa perasaan yang telah terkontaminasi dengan tujuan untuk mencuri ilmu, untuk menjadi kaya dengan ilmu ini. Tidak begitu. Tak begitu. Tujuan kita belajar ilmu itu untuk pengobatan. Suatu hari kalaulah kita sakit, kita gunakan. Kalau tidak kita yang sakit, saudara kita sakit, kita yang ajarkan. Ajar daripada ilmu yang telah kita ketahui, yang sah, yang kita dengar. Ini Pak Haji mengajar ini dan sah. Bapa, ibu, tuan, puan boleh menggunakan kepada orang lain juga. Benar insya-Allah. Jadi sebab itu tujuan kita belajar sesuatu ilmu itu bukan untuk ilmu, tetapi untuk ubudiyah lillahi wahdah, untuk ubudiyah kepada Allah yang esa. Supaya ilmu itu bila kita belanjakan, maka dia akan memberikan pulangan dalam bentuk pahala pada kita. Di suatu alam yang tidak ada gunanya harta benda, anak pinak semuanya bergantung kepada amalan yang kita lakukan. Itu sebabnya HPA, hadiah pemberian Allah, hidayah pemberian Allah. Itu dia antara HPA. Apa dia? HPA itu harapan paling akhir, harapan paling awal. Itu di antaranya. Jadi itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa bila sudah jadi stres begini, malabsorption. Apa tu malabsorption? Tak boleh serap, herba tak boleh serap. Kalau begitu, maka harus ditenang-tenangkan dahulu orang yang stres tersebut. Sebab tu dalam filosofinya, kita tidak boleh menjual orang yang tak nak membeli. Tak boleh memberi orang yang tak mahu. Itu konsep filosofi herba. Kalau dia tak mahu, kita tak boleh bagi. Walaupun kita kata SJ2 ini, Masya Allah, antivirus, cepat sekali. Saringan 1, saringan 2, saringan 3, lepas dengan mudah SJ2 saja. Ya, cepat sekali dia meningkatkan sistem immunity, tekanan, dan meningkatkan kita punya darah putih kita. Tapi orang tidak mahu. Kita tidak boleh paksa. Kita hanya boleh membawa kuda itu ke air, tapi tak boleh paksa kuda minum air. Betul kan? Begitu juga ini. Walaupun Pak Haji cerita bagaimana sudah masuk kuliah yang ke-6, tapi orang tak mau guna. Ya, tidak mengapa. Mungkin itu suratan takdirnya begitu. Tidak mengapa. Bagi mereka yang nak menggunakan, bismillah, dengan izin Allah, jaga. Pegang SJ2 ini dengan EP spray, embun pagi. Embun pagi itu sama juga dengan SJ2 sebenarnya, tapi dalam bentuk spray. Spray di bawah lidah. Supaya apa? Di dalam kerongkong kita. Sebab apa? Mudah diserap. Kalau anak-anak bagaimana? Spray dalam air. Kalau masih kecil, spray di mana? Di ubun-ubun kepala. Ya.
Jadi kita spray itu, dia cepat bereaksi sebab dia antivirus. Ada orang kata, mana ada ubat antivirus lain daripada ubat kimia yang ada? Jangan kita menafikan kekuasaan Allah. Ya, jangan kita menafikan keupayaan yang Allah berikan kepada tanam-tanaman lain. Nanti bila kita sebut begitu, kita jadi kufur. Sebab ini bukan Pak Haji buat, bukan. Ini tumbuh-tumbuhan Allah yang buat. Berapa banyak ilmu kita? Kita hanya mengetahui vitamin A, B, C. Apa lagi? Vitamin D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Mana tahu lagi? Tak ada lagi. Ilmu manusia terbatas. Vitamin pun boleh dihitung. Vitamin A, B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Vitamin F-nya mana? Vitamin G mana? Vitamin H mana? I, J, K, L, M, O. Vitamin Y mana? Tak ada. Ilmu vitamin pun sedikit. Macam mana mau bicarakan? Sebab manusia tak menemui lagi. Kalau kita cakap pasal flavonoid, kita bercakap tentang beta carotin. Beta carotin. Bagaimana beta carotin? Mana alpha carotin? Mana carotin yang ada 500 carotin lagi? Dalam pokok lalang yang kita kata gulma itu, yang kita kata rumpai itu pun ratus ribu bahan aktifnya yang tak dapat kita kaji. Tak dapat kaji. Baru pokok lalang. Macam mana dengan pokok leban? Macam mana dengan pokok empedu bumi? Macam mana dengan pokok durian? Pokok durian pun jadi ubat. Ya. Durian nama saintifiknya Duriozebitinus. Nama saintifik durian jadi obat. Di mana obatnya? Masya Allah, daun durian saja. Kalau anak-anak demam, ramaskan daun durian itu di dalam air, buat kompres di bahagian kepala. Daun durian boleh, daun rambutan boleh. Aneh kan? Durian pun boleh, rambutan pun boleh. Ya, cuba. Bismillah. Tidak menyalahilah ilmu ni, insya-Allah, dengan hukum yang Allah ciptakan dalam tubuh badan. Jika buah durian, boleh tak kita jadikan ubat? Boleh. Ubat apa? Buah durian. Kulit durian. Kulit durian itu kalau dibakar jadi abu, ambil abunya, campur dengan air, buat pecahkan batu karang. Masya Allah. Abunya itu kalau orang dulu mandi dekat sungai, masuk lintah dalam perut, macam mana nak keluarkan? Abu durian. Subhanallah. Lagi apa lagi dia punya buah durian? Boleh tak? Boleh. Buat durian boleh buat ubat untuk makan bagi enak. Buat cenjaluk, buat apa lagi? Buat cenjaluk pula, buat dia punya tempoyak sebagainya, boleh makan. Ya subhanallah. Jadi daripada kesemuanya itu jadi obat. Dan terdapat begitu juga dengan rambutan. Banyak sekali kegunaan bijinya. Biji rambutan disanggerai, gorengnya tanpa minyak, buat jadi bubuk untuk sakit kencing manis. Biji durian saja, biji rambutan saja. Masya Allah, Masya Allah. Daunnya itu ya kita kompres untuk anak demam. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka kita harus mengetahui bahawa Allah melengkapkan farmasi, green farmasi di luar sana, hutan-hutan, pokok-pokok, buah-buahan, haiwan-haiwan, semuanya untuk manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dalam lambang ubudiyah kepada Allah SWT. Syukur. Itulah kita lihat ayat-ayat Allah. Tengok pokok, tengok pohon, nampaknya Allah. Tengok awan yang beredar, bertiup angin, beralihlah awan, ingat Allah. Tengok air sungai yang mengalir, ingat Allah. Biar sampai ilmu itu mengalir menjadi sebuah rasa. Hari ini Fadil terang sikit saja tentang ilmu rasa. Lihat apa benda semuanya penuh dengan doa. Itu saja. Ketika kita tengok mudah sekali halia zanjabil, ingat ya Allah, mudah-mudahan aku dapat minum air halia dalam syurga-Mu ya Allah. Lihat sungai, ya Allah, mudah-mudahan aku masuk dalam syurga-Mu yang Kau ceritakan tentang tajri min tahtihal anhar, cerita sungai yang mengalir di dalam syurga itu.
Kita tengok awan, ya Allah, bawakanlah awan kegembiraan padaku, doaku diterima oleh-Mu ya Allah. Kita tengok langit yang terbuka, ya Allah, walaupun seluas langit ini dosa-dosaku padamu ya Allah, hapuskanlah ya Allah dengan bulan Sya'ban ini dan bakal menerima bulan Ramadan-Mu. Gitu. Ketika kita lihat air mineral begini, kita lihat air mineral ni, apa yang kita ingat? Ya Allah, bolehlah aku meneguk air daripada telaga Nabi-Mu ya Allah. Jangan jadikan aku ini orang yang akan haus di yaumul mahsyar. Ketika kita melihat buah kelapa, apa yang kita fikir? Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kelapa ini sebagai penawar kepada penyakit hatiku, supaya hilang segala sifat-sifat mazmumah dalam diriku. Ketika kita lihat SJ2, ya Allah, Engkau yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, Engkau yang menjadikan penyakit, aku yakin sembuhlah dengan asbab tumbuh-tumbuhan ini. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah dirimu. Begitulah kita. Jadi SJ2 ini kalau kita ambil dia, Masya Allah, biiznillah, Pak Haji percaya COVID-19 itu sembuh dengan izin Allah. Jadi hasil daripada itu, maka oleh kerana setengah kepada kita susah nak makan kapsul, sudah berada dalam keadaan yang sangat kritikal, maka Pak Haji buat embun pagi supaya kita semprot saja ke muka kita. Tengok macam Pak Haji buat macam ni, semprot setengah jam sekali mulut, masuk tinggal sikit, atas sikit, di kepala sikit, bawah ya, dah macam tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ingat Allah banyak-banyak. Apa yang kita nak niat? Ya Allah, dengan herba yang Kau berikan ini yang dinamakannya embun pagi, dengan izin-Mu ya Allah, berlakulah kekuasaan-Mu, sembuhlah penyakit virus yang ada dalam tubuh badanku ini. Ini cara dia, ilmu itu dia aman. Bukan tanya, ini betul ke Pak Haji, sembuh ke tak sembuh? Pak Haji tak tahu nak jawab. Sembuh tak sembuh tu kan minallah, daripada Allah. Tapi daripada pengalaman Pak Haji, kalau orang tu bertawakal kepada Allah, biiznillah sembuh. Mudah begitu saja. Kan kita banyak saintis duk cari obat tak jumpa. Ini Pak Haji pakai spray-spray begitu. Pak Haji tak kata mudah. Tidak ada benda yang susah kita tidak menyusahkan, yang mudah kita tidak permudahkan. Tetapi Pak Haji yakin dengan Allah. Itu saja. Yakin kepada Allah bahawa setiap apa juga pada perkiraan manusia susah, tapi pada sisi Allah tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada stadium, tidak ada stage, tidak ada situasi. Bagi Allah boleh berlaku quantum healing. Apa nama quantum healing tu? Quantum healing tu boleh berlaku tanpa syarat. Tidak ada syarat. Kita berdoa kepada Allah, kita tak angkat doa pun Allah sudah mengetahui. Tetapi kenapa kita berdoa? Kita berdoa kerana kita mohon, kerana kita seorang hamba. Tapi kalau kita tak angkat tangan, tak menadah mohon kepada Allah, apakah Allah tidak mengetahui di hati kita? Allah mengetahui. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, Engkau yang mengetahui di hatiku, yang Engkau mengetahui apa yang akan ku doakan ini, ya Allah, yang Engkau yang mengetahui yang di belakangku, Engkau yang mengetahui yang ke hadapanku, ya Allah, maka aku pohon kepadamu ya Allah, dengan sebesar-besar permohonan daripada hatiku yang paling dalam, ya Allah, hapuskanlah virus corona COVID-19 ini ya Allah daripada sekalian umat Islam. Begitu. Ketika kita mohon itu, bayangkan kebesaran Allah. Bayangkan kebesaran Allah, bahawa Allah SWT itu yang memberikan kita, ya, memberikan kita kesembuhan. La shifa'a illa shifa'uka. Baik, jadi oleh sebab itu kita boleh guna ini. Namun begitu, selain daripada SJ2 ini, ada juga ini dikembarkan dua. Tapi kalau tak dapat SJ2, ada ini pun dah cukup. Dapat yang ni cukup, kalau atau ada yang ni pun dah cukup. Ambil terbetulan saja. Tetapi kalau ambil yang ini, maka Pak Haji cadangkan, buka kapsulnya.
Ingat ya, seperti mana yang Pak Haji ajarkan bahawa alam ini bergetar. Hati orang beriman itu bergetar. Bila dibaca ayat-ayat suci Allah, dia bergetar. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena buat getaran. Vibration. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita buat getaran. Getaran ini tengok. Ambil dia punya satu kapsul. Banyak ni. Banyak. Jangan risau. Sempat sembuh. Ambil satu kapsul. Satu pun dah cukup dah. Buka kapsulnya dalam ni. Buka begini. Tak perlu air panas kalau macam ni. Kita buat getaran. Vibration. Kita masukkan ni. Di sini. Lepas kita masuk. Ya. Kemudian. Kita baca surah Al-Fatihah. Fatihah. Al-Fatihah. Pembuka. Al-Fatih. Pembuka. Jadi kita membuka semua dalam penyembuhan. Asy-syifa, yakni Allah. Penyembuhan itu minallah, daripada Allah. Baca suratul Fatihah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hembuskan perlahan, tak perlu hembus kuat ya. Subhanallah. Kemudian kita tutupkan macam ni, kemudian kita goncang dia sebanyak 50 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tadi Pak Haji telah kurangkan sikit air di dalamnya untuk boleh kita buat begitu. Kalau dia penuh, dia sudah tak berkecak. Kan ada. Sudah terlarut. Tengok simple kan begini. Dah cukup, minum. Bismillah, minum. Minumnya Masya Allah 1/3. Minumnya 15 minit sekali. Ni jadi berartinya minta maaf 30 minit sekali. Jadi artinya ini sudah jadi 1 jam setengah. Boleh kita minum. Tapi kalau spray ini 15 minit sekali. Ini 30 minit sekali. Pokoknya kerap lah. Sejam sekali juga bisa. Jadi bila kita dah jadi macam ni, kita minum. Buat satu lagi macam ni. Simpan untuk esok. Simpan untuk malam satu, simpan untuk esok satu, simpan untuk lusa satu, simpan. Satu hari kena ada 3 ni. Atau 5 atau 7 simpan. Tidakkah jadi fermentasi? Tidak. Tidakkah jadi masam? Tidak. Tidakkah jadi rosak? Tidak. Sebab dia sendiri antivirus. Kalau dia rosak, dia tak antivirus. Jadi yang keluar ada lendir. Besok nampak kudin ada lendir. Kenapa ada lendir begitu? Apakah kerana fermentasi? Tidak. Itu ialah selulus bahan yang ada di dalam yang sudah dikeluarkan. Hasil goncangan tadi, minum. Biiznillah, 1 ni pun sudah cukup. Kalau kita makan 3 habis begitu saja, belum sempat diserap oleh tubuh badan. Buat macam ni saja, begini. Cuma kita simpan. Nanti sejam lagi ada 1 botol yang kedua kita simpan. Subhanallah, tak masuklah. Saringan kedua pun sudah dah lepas dah. Saringan pertama positif, kedua negatif. Itu dia antaranya cara dia. Kalau tidak, beli ni saja. Spray lagi. Pak Haji spray lagi. Dalam hidung juga, kalau kita rasa sesak mulut, sesak. Ini bukan racun. Ini obat, ini herba. Tidak ada rasa apa-apa, seperti air kosong saja. Sebab apa? Sebab ini satu proses yang disebut sebagai vibration, iaitu membuat potensi berlipat-lipat kali ganda daripada yang ini. Kalau ini namanya potensi biang 1. Ini biang 10 kekuatan dia. Ini banyak, ini dia banyak ni. Sikit saja, tapi kesannya kuat. Cara membuatnya bagaimana?
Oh, itu nanti kita kuliahkan lagi. Kena ikut kuliah Pak Haji. Ikut CJ Herbalist lah. Kalau begitu kita sudah masuk CJ Herbalist yang ke-30 sudah. Jadi pada hujung tahun nanti belajar CJ Herbalist. Masuk main belajar dekat Yan ni, tengok. Semua kita boleh buat vibration. Baik, itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan. Baik, satu lagi yang Pak Haji nak sebut dalam 15 minit yang akhir ini, anti-rax. Bapak Ibu dengar, beri perhatian kepada Pak Haji. Fokus pun nampak wajah Pak Haji ni tua dah sikit. Tidak jadi masalah. Ya, kita semua akan menjalani tua. Dan kita reda. Ya, tengok ini nampak ni. Nampak berlapis-lapis, menandakan berlapis-lapislah pengalamannya. Katanya dah tua dah. Dengar sini. Kalau yang tadi 45 minit tadi tak dengar sebab mengantuk dan kurang minat, saja nak dengar sikit-sikit je. Tapi yang ni kena dengar. Minat ke tak minat kan kena dengar. Sakit dia tekak. Kena serangan virus perih. Susah nak hilang. Sangat susah nak hilang. Akhirnya daripada sakit perih tu tersebut dia akan jadi semakin serius, baru dia pergi pneumonia ke paru-paru. Tak mau dia. Tapi ini bukan amandel ya. Kalau amandel semalam Pak Haji dah cerita dah. Kalau tonsilitis iaitu kita gunakan sambiloto. Ini sakit tekak kerana virus. Cara dia paling mudah. Subhanallah, iaitu kita ambil anti-rax. Ini tidak boleh terlawan dengan ubat-ubat kimia. Pak Haji berani untuk mencoba. Anti-rax ni satu kapsul ni hilang sakit tekak. Virus, ya virus. Ambil ni, ya itu di antaranya. Kemudian kita bukakan dia ke dalam air kelapa. Buka dalam air kelapa. Ni air kelapa ni tuangkan ke sini. Ini adalah air kelapa ni. Jadi itu di antaranya. Lepas tu kita aduk. Orang kata Pak Haji perlu sendok kayu, secang, sepang. Oh bagus, alhamdulillah. Hari ni Pak Haji tak ada, ni ada yang ni je. Okey. Maaf lah. Kita aduk begitu. Ni. Ini orang ubat santau dahulu. Orang-orang tua-tua dulu ubat santau. Tahu tu santau apa? Santet, muntah darah. Muntah darah tak apa, racun. Bakteria. Racun tikus, bakteria pada tikus E. coli, bakteria yang ada pada ayam, pada sayur-sayuran, bakteria pada seafood, makanan laut, boleh muntah darah. Tapi yang Pak Haji nak bagi tahu ya, sakit tekak tadi, tidak ada lagi obat yang lebih cepat daripada ini. Bismillah. Buat begini, minum. Tengok. Ampas dia, kita biarkan dia ke bawah. Anti-rax sini ampasnya, biar dia ke bawah sampai dia agak sikit jernih begitu. Nampak dia makin jernih. Ini ilmu santau. Digunakan untuk virus, digunakan untuk sakit dalam tekak. Buat. Air kelapa banyak. Macam mana kalau tak ada air kelapa? Tak ada air kelapa, air biasa saya, air mineral, boleh? Boleh. Apakah boleh kami campurkan dengan air daripada SDA2? Tak boleh. Ni sifat dia lain. Ni sifatnya lain. Tengok sifat dia, dua sifat. Ini warna dia lain. Ni warna dia putih. Ya. Ingat dah apa yang Pak Haji sebut dulu. Yang bersifat putih adalah untuk immunity putih, itu di antaranya. Baik. Kemudian kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun minum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sikit manis lah. Memang sedap air kelapa ni, memang sedap. Ya, yang penting sedap. Obat-obat juga lah, tapi yang sedap tu kena ya ambil perhatian. Sikit lagi minum. Manis betul lah. Air kelapa ni dia guna POC barangkali.
guna POC. Tuan-tuan pernah tengok tak dia punya POC? POC tu memaniskan buah. Ya, subhanallah. Sampai dia macam tu nampak jernih. Minum. Lepas saja kita minum itu, dia akan membunuh virus di tekak kita. Banyak orang tanya, betul ke Pak Haji? Subhanallah. 20 tahun lebih Pak Haji dalam bidang ini. Kita cuba. Siapa yang sakit tekak tu, virus sakit tekak tu, dia minum 1 kapsul saja, 2 kapsul saja, dah sembuh dengan izin Allah. InsyaAllah, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik. Jadi kesimpulan kepada pelajaran kita pada hari ini, dah kesemua penyakit itu dari Allah. Allah menyebabnya di keliling kita. Maka kita tidak boleh menafikan. Jangan menafikan kekuasaan dan penentuan Allah obat-obat green pharmacy berada dalam tumbuh-tumbuhan. Jangan nafikan ilmu sebahagian daripada kita. Kerana Nabi SAW menyatakan setiap penyakit ada ubat, dan Allah memberikan ilmu kepada sebahagian yang tidak diberikan pada sebahagian yang lain. Sebab apa? Ilmu pengobatan itu milik Allah. Bukanlah tujuan Pak Haji sebut sini bahawa ilmu itu Pak Haji ketahui semua. Tidak. Ilmu manusia setinggi mana pun hanyalah bagai air yang setitis daripada hujung jari dari lautan yang luas. Tidak ada rasa sombong, bangga diri untuk menjadi ayam putih di dalam majlis. Tidak. Itu bukan matlamat pengobatan. Pengobatan adalah untuk sama-sama kita memberi kebaikan. Hidup harus berkarya, dan karya kita harus dinikmati oleh semua orang. Salah satu karya kita ialah pengobatan. Biiznillah. Bukan saja menolong orang dengan kita memberikan wang untuk belikan mereka makanan, tapi kadang-kadang makanan dan wang itu ada yang lebih penting yang bernama ubat-ubatan. Kadang-kadang nasihat yang berguna itu lebih diperlukan di saat-saat ketakutan begini. Terima kasih semua yang mengikuti program pada hari ini. InsyaAllah bertemu lagi pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Radis, kopi sehat dijamin halal.